dan tazkirah pada petang ini dengan bersama-sama kita. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-kiram ashabul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pendek. 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 Tak apalah, saya pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina habibina wa syafiina Maulana Muhammad Imamul Muttaqin wa qawdul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji tersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah Ta'ala pada dapat bersama pada petang ini insya-Allah untuk sedikit seksi tazkirah. Baik, insyaAllah pada petang ini kita lihat kenaan adab menangani aib. Adab menangani aib. Alhamdulillah, kita lihat yang pertama tentang aib ini. Yang pertama, definisi tentang aib. Aib ialah perbuatan keji atau kekurangan, kelemahan atau kecelakaan yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Itu dikatakan aib. Mana sekali perbuatan keji atau kekurangan, kelemahan atau kecelakaan yang mana dia boleh menjatuhkan maruah seseorang. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita supaya menutup akan aib. Dalam sabda Rasulullah SAW, la yasrullah ala abdin fid dunya illa satrullahu yaumil qiyamah. Maksudnya tiada seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah Ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Tiada di kalangan hamba kita ini, kalangan kita lah. Kalau kita tutup akan aib seseorang tadi, maka Allah Ta'ala insyaAllah akan menutup aib kita di akhirat. Itu satu hadis riwayat dari Muslim dan Ibnu Majah. Kemudian ada satu lagi hadis Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, kata, man kasyafa aurata ahlihi muslim kasyafallahu auratahu hatta yaqda'ahu biha fi baitihi. Maksudnya sesiapa membuka aib saudara muslimnya, maka Allah Ta'ala akan membuka aibnya hingga terbukalah keburukan
dalam rumah tangga ini. Kalau siapa buka aib saudara muslim yang lain, semua Allah akan buka aibnya, sehingga terbukalah keburukannya dalam rumah tangga istri akan terbuka. Jadi mana aib ini satu benda yang kita banyak kalau kita zaman sekarang ni kurang fokus dalam benda ini, sehingga kita mengabaikan, kita memburukkan kawan kita, sahabat-sahabat kita, orang yang sangat lama dan sebagainya, maka boleh menyebabkan akan berlakunya perpecahan dalam masyarakat. Oleh sebut dalam kitab Ensiklopedia Arab. Jadi mengapa aib boleh tersebar? Mengapa aib boleh tersebar? Yang pertama dia kata salah kita. Yang pertama salah kita sendirilah. Maknanya kita memberitahu hal tadi kepada orang lain. Kalau kita tak beritahu orang lain, benda itu tak akan tersebar. Kadang kita sendiri yang mulakan, kita yang postkan benda itu dalam media massa dan sebagainya. Yang kedua, kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain maknanya menyebarluaskan aib tersebut. Dan ada orang beranggapan benda itu menarik. Benda itu menarik lah. Jadi benda itu menarik, mana kita kongsilah sama-sama mereka. Tapi kita tak tahu sebenarnya dia umpamakan macam kita makan daging saudara kita yang sama sekali tuan. Dedahkan aib orang lain untuk mendapat manfaat, misalnya pertama nak jatuhkan lawan. Nak jatuhkan lawan ataupun pesaing kita. Sebab kalau jatuhkan lawan tadi, pesaing kita, maka kita keluarkan aib dia, dedahkan aib dia pada orang ramai. Mudah-mudahan dengan dedahnya aib pada orang ramai tadi, maka dia akan jatuh. Yang kedua, mendapat hasil daripada cerita atau kisah ini. Jadi kalau kita share, kita kongsi, mungkin kita akan dapat hasil. Hasil ini maknanya orang tertarik pada kita, tidak pada lawan kita. Kemudian yang ketiga, dapat nama. Dapat nama. Mana orang yang share itu, dia akan nama. Dan orang yang diaibkan itu akan jatuhlah marwah dan daun. Kemudian mungkin mendapat upah. Sini dia kata mungkin dapat upah. Mana siapa dapat upah? Orang yang buka aib tadi. Orang yang sebarkan benda tadi, mungkin dia akan dapat upah. Dan pakai lawan dan sebagainya. Mana dia dapat upah pada musuh orang yang diaibkan tadi. Jadi seseorang itu kadang ada musuh. Sama ada musuh di kalau sekarang musuh politik, musuh dalam di pejabat, musuh dalam jawatan, kuasa taman, jawatan kuasa kampung dan sebagainya kan. Jadi kemungkinan akan dapat upah orang yang mendedahkan kaitan tersebut. Benar. Baik. Bagaimana perspektif aib daripada perspektif syariat? Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata, Inna Allah Azza wa Jalla Halim Hayyin Sittirun Yuhibbul Hayat Was-Satra Fa'idha Intarsala Ahadukum Falyastatir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penyantun. Allah Ta'ala maha penyantun, Allah Ta'ala maha pemalu, Al-Halim, Allah Ta'ala Al-Hayyun Sittirun Allah Ta'ala yang maha penutup keburukan. Kemudian Yuhibbul Hayat Was-Sitra, Allah Ta'ala mencintai rasa malu dan menutup segala kaiban. Faiza istasala ahadukum, maka apabila salah seorang daripada kamu mandi, maka tutuplah aib kamu. Ini merupakan salah satu daripada subhan Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala sendirilah Matara suruh tutup air kita. Ini dalam konteks mandi. Dalam konteks mandi, mana kita disuruh tutup air kita, tutup maluan kita. Sebab dalam kita ni kadang-kadang bila mandi itu tidak berpakaian, pakai lebih sah, kan? Pakai lebih juga. Tapi kalau daripada sudut adab, tak ada adab. Mana kita hendak juga lah menutup. Situ. Jadi mana dalam konteks mandi disuruh tutup, apalagi dalam konteks yang lain.
Betul, insyaAllah. Baik. Aib Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Satu kisah. Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang pemimpin agung yang memiliki jiwa besar, teguh pegangannya, sifat sucinya dan tawaduk sifatnya. Beliau sentiasa merasakan dirinya berdosa, sedangkan beliau tidak mempunyai sebarang kesalahan pun pada pandangan masyarakat umum. Sebab itu tuan-tuan, beliau Khalifah Umar bin Aziz ini pernah berkata, semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menunjukkan kesalahanku kepadaku. Sedangkan dia ni orang yang hebat, pemimpinnya hebat, bagus, kan? Dia ni seorang yang tawaduk dan sebagainya. Tapi dalam konteks yang sama, dia juga rasakan dia ada kelemahan, kurang sebagainya. Oleh itu dia pernah kata, semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menunjukkan kesalahanku kepadaku. Maknanya kata beliau sanggup untuk menerima serta mengaku jika terdapat aib pada dirinya. Ungkapan tersebut mudah diucap, namun hakikatnya sulit untuk dipraktikkan. Tuan-tuan, itulah dia Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan banyak lagi khalifah-khalifah yang mukminin yang lain kan. Baik, Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata, kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin wa inna minnal muhajirati ayya'mala rajula bil-layli amalan summa yusbihu wa qad satarallahu alayhi fa yaqulu ya fulan amiltu al-akhirah kaza wa kaza, amiltu al-akhirah kaza wa kaza, wa qad bata yastaruhu rabbahu wa yusbihu yasku sallallahu anhu. Apa yang bikin pusing? Gangguan. Baik, kullu ummati mu'afan ilal muhajirin. Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, setiap umatku diampuni kecuali al-muhajir. Muhajir ni apa maksud muhajir? Kata orang yang membuka aib sendiri, al-muhajir. Wa inna al-muhajir ayya'mala rajulu bil-layli amalan summa yusbihu wa qad satarallahu alaihi. Maksud dengan muhajir ini ialah seseorang lelaki yang membuat sesuatu pekerjaan ataupun amalan pada waktu malam. Summa yusbihu, kemudian dia berpagi-pagi, waktu pagi, qad satarallahu alaihi, Allah Ta'ala telah menutup aibannya waktu malam dia buat tadi lah. Mana seorang lelaki, tak kisah lelaki ke perempuan, pada malam hari dia buat keburukan, kemudian pagi-pagi Allah Ta'ala menutup keaiban dia. Tiba-tiba tuan, baik aku kemudian dia berkata, ya fulan amiltul bakhirah kaza wa kaza. Tiba-tiba lelaki itu berkata, wahai si fulan, pada malam tadi aku telah melakukan ini dan aku telah melakukan itu. Amiltul bakhirah kaza wa kaza. Wa qad bata satarallahu rabbahu. Pada malamnya sungguh Allah Ta'ala telah menutup keaiban dia. Wa yasbihu wa yasifu satarallahu alaihi. Kemudian dia berbagi tuan, tiba-tiba dia buka seni aib dia. Dia buka seni aib dia. Banyak kalau kita tu buka aib sendiri. Macam tadilah, walaupun Allah Ta'ala dah tutup keaiban dia waktu malam, tapi disebabkan tangan itu mungkin gatal, tangan dia gatal, dia buka aib sendiri dengan postkan benda tu di media massa dan sebagainya. Itu daripada satu sudut tadilah. Satu sudut lagi memang orang lain yang tak gambar, orang lain yang ambil, orang lain yang snap dan sebagainya juga. Boleh didahkan, itu pun satu benda yang aib juga. Betul? Baik. Jadi kenapa adanya larangan untuk mengeluarkan aib? Pertama, memberi peluang pelaku aib tadi bertaubat kepada Allah. So kenapa kita kena tutup aib orang lain? Pertama, bagi peluang kepada orang yang buat tadi supaya bertaubat kepada Allah.
Mudah-mudahan dengan taubat tadi mungkin lebih baik bagi kita lagi. Yang kedua, aib disebarkan amat memalukan, betul tak? Benda yang disebar itu itulah akan memalukan. Jatuhlah orang ni, orang tu mungkin akan ambil tindakan saman dan sebagainya. Karena orang tu dia maruah dia jatuh, dia mungkin akan ambil saman tindakan pada orang yang membuka aib dia. Akan jadi perbalahan, pergaduhan, berlanjutan sampai ke mahkamah. Yang ketiga, pelakunya semakin tekad berbuat dosa. Satu lagi, mungkin yang ketiga pula, orang yang ditahan tadi dia akan marah, dia akan buat lagi itu. Kemudian yang ketiga, menjadi terapi menjaga harga diri dan kesucian. Yang kedua, kemungkinan kalau dia sudut pada sudut pandangan positif pula, dia akan bertobat kepada Allah Ta'ala dan dia akan muhasabah diri dia. Muhasabah diri dia, cek balik diri dia mana silap salah sebagainya. Kemudian sampai itu membangunkan sifat husnuzon, bersangka baik terhadap orang lain kita. Baik. Kemudian kita lihat kepada pandangan Imam Ghazali pula mengenai aib. Imam Ghazali dia kata aib itu, dalam kitab dia kata aib itu bagaimana kalau seandainya cacat anggota badan atau penyakit yang membuat seseorang itu malu jika ditengok orang lain. Itu dikatakan aib akliyah. So mana aib yang kedua Imam Ghazali? Pertama aib akliyah, khalqiyah. Yang kedua aib maksiat. Baik, macam mana dikatakan aib khalqiyah? Aib khalqiyah ni mana? Aib pada anggota badan. Aib anggota badan. Mana contohnya cacat anggota badan atau penyakit yang buat seorang itu malu jika diketahui oleh orang lain. Maka Imam Ghazali berkata dalam kitabnya Al-Mutim, aib seperti ini tidak boleh disebarkan secara terang-terangan atau umpatan. Kerana apa kata? Kerana ini semua ciptaan Allah Ta'ala. Ini semua Allah Ta'ala cipta. Sebab seseorang itu kadang-kadang ada kelemahan, kekurangan, kecacatan pada dia. Kaki dia kudung, tangan kudung, mata kudung dan sebagainya. Kemudian hidung pesek dan sebagainya. Di mana kaiban Allah Ta'ala pada dia. Yang mana manusia tidak memiliki kuasa untuk menolak kaiban tersebut. Dan kalau kita sebarkan, mana kita akan seolah macam mempelekehkanlah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benar. Itu pertama dikatakan aib khalqiyah. Yang kedua aib maksiat. Aib maksiat ini dia kata dilakukan secara sembunyi atau terang-terangan. Maksiat dilakukan secara sembunyi pula berbeza dua. Yang pertama merosakkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang kedua merugikan orang lain. Bagaimana merosakkan hubungan Allah Ta'ala? Contohnya seperti meninggalkan solat. Ini contoh yang merosakkan hubungan Allah Ta'ala. Meninggalkan solat, minum arak, berzina. Dalam bab ini jangan menyebarluaskannya, namun tetap kena bagi nasihat. Mana orang yang lakukan benda itu, kita kena bagi nasihat. Kalau seorang itu meninggalkan solat, seorang itu tabiatnya contohnya suka minum arak, tabiatnya suka berzina dan sebagainya, so jangan disebarluaskan. Tapi orang yang tahu kena bagi nasihat, supaya bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, merugikan orang lain. Mana contoh merugikan orang lain? Seperti mencuri, membunuh, rasuah. Boleh diselidiki dan diungkap kerana berbahaya sekiranya dibiarkan dan merugikan orang lain. Boleh ditangkap. Orang macam ni kita kena ambil tindakan segeralah. Yang mencuri, membunuh, rasuah dan sebagainya, mana kerana dia tabiat ni berbahaya, dia boleh membahayakan orang lain. Dalam konteks ni maknanya dah kita ambil segera tindakanlah itu. Baik, ada satu dasar tentang sebelum kita tutup pada benda ni. Diriwayatkan pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam, satu hari tuan Bani Israel ditipu oleh kemarau yang panjang. Satu hari tuan
Kan Bani Israil ditipu oleh orang banyak. Jadi lalu mereka mengadulah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hujan. Doalah pada Tuhanmu, wahai Musa, supaya diturunkan hujan. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan 70,000 daripada pengikutnya menuju kepada pasir yang luas. Lalu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan berpakaian busuk, penuh dengan debu, haus, lapar dan sebagainya, dalam konteks supaya Allah Ta'ala ni, dengan tujuan supaya Allah Ta'ala mudah memperkenankan doa mereka lah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berdoa. Dia kata, wahai Tuhanku, dia kata, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hujan kepada kami. Tebarkanlah rahmat-Mu. Kasihilah anak-anak dan juga perempuan-perempuan yang mengandung, haiwan-haiwan ternakan, orang tua, yang mana mereka terus sujud kepada-Mu ya Allah. Tetapi apa yang berlaku tuan, langit masih lagi gelap merah. Tak nampak anggota tanda awan hitam dan sebagainya. Walaupun mereka dalam kata penuh khusyuk dan tawaduk Allah Ta'ala minta supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan keadaan berpakaian busuk tadi kan, penuh debu, haus dan lapar, mudah-mudahan Allah Ta'ala cepat dan mengenai doa mereka. Tapi apa yang berlaku tuan, langit masih lagi terang benderang, tak nampak pun awan. Matahari bersinar dengan garamnya begitu. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, dia kata, apa kata Allah Ta'ala, bagaimana aku hendak menurunkan hujan, sedangkan antara kamu ada seorang hamba yang melakukan maksiat padaku sejak 40 tahun yang lepas. Kemukakan dia ke depan kerana dialah aku tidak menurunkan hujan. Dia kata, Allah Ta'ala kata kepada Musa, wahai Musa, dia kata, macam mana aku nak turunkan hujan kat kaum kau ni, sedangkan pada kaum kau ni ada seorang di kalangan pengikut kau ni, dia ni berdosa. Dia ni banyak berdosa lah semenjak daripada 40 tahun yang lepas, tak pernah pun bertawab pada kamu. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata kepada kaumnya, dia kata, wahai kaumku, dia kata, rupa-rupanya di dalam minggu itu ada seorang yang melakukan maksiat selama 40 tahun. Tampillah oleh kamu ke depan, kerana kau lah maka hujan tak turun, gitu. Sebabkan kau ni lah, kau tak taubat kepada Allah Ta'ala, maka hujan tak turun ni. Benar Nabi doa ni, yang betul. Maka akhirnya ada seorang lelaki, dia ni duduk pandang kiri kanan, dan dia rasa macam diri dia lah pandang kiri kanan tu kan. Tiada seorang pun yang keluar ke depan. Saat itu dia menyesal, dia kata, kalau aku tampil ke depan, maka rahsia aku akan terbongkar. Akan tetapi kalau aku tak mengaku, hujan tak turun, dia kata. Lelaki yang melakukan dosa tadi, dia rasa diri dia lah buat dosa, tak bertaubat lagi. Maka tapi dalam diri dia ada rasa malu nak depan. Sedangkan dia usah turun ke depan. Siapa yang tak bertaubat lagi 40 tahun tu keluarlah ke depan. Lelaki itu tak nak keluar ke depan, dia malu. Dia kata, kalau aku tampil ke depan, rahsia aku terbongkar lah. Tapi kalau aku tak mengaku, hujan tak turun. Dia kata, InsyaAllah benar. Kemudian dia merasa malu dan menyesal, maka air matanya pun menitislah ke bumi. Dia nak ke depan malu, tapi dekat situ juga tuan, dia menangis dan menyesal di atas segala perbuatan yang lepas. Maka dia kata, ya Allah Tuhanku, aku telah melakukan maksiat padamu selama 40 tahun, tetapi engkau telah menutup akan aib aku. Sungguh sekarang dia kata, aku bertaubat pada kamu, maka terimalah taubatku ya Allah. Ya Allah, terimalah taubatku. Aku nak keluar ke depan ni, boleh tidak keluar ni malu, gitu. Kalau macam tu aku bertaubatlah kepada Allah. Apa yang berlaku tu kan?
bila dia kata dia bertaubat sedangkan dia tak keluar ke depan, belum bersempat dia menghabiskan doa tadi, tiba-tiba awan pun datang. Awan tebal datang menggunung, dan semakin hari semakin lama semakin tebal. Kemudian dia hitam, maka hujan pun turun dengan lebat, insya-Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun heran. Lalu bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau turunkan hujan walaupun tiada seorang pun yang tampil ke depan. Ya Allah Tuhanku, Masya Allah, Kau turunkan hujan, ya Allah, sedangkan Kau kata tadi mesti ada orang depan. Tapi sekarang tak ada orang depan tapi dia turun. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman, dia kata, Aku menurunkan hujan kerana hamba yang melakukan maksiat selama 40 tahun itu telah benar-benar bertaubat kepada aku. Kata Allah, aku turunkan hujan ini sebab dah ada hamba tu dah mengaku lah. Mengaku kesalahan dia dan telah bertaubat sebenarnya kepada aku. Seterusnya Musa pun berkata, ya Allah, tunjukkan kepadaku hamba yang insaf itu. Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala supaya ditunjukkan mana dia hamba yang berdosa tu, yang dah taubat tadi. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Musa, aku tidak akan membuka aibnya, padahal dia bermaksiat padaku selama 40 tahun. Apakah aku akan membuka aibnya sedangkan dia telah bertaubat kepadaku? Masya Allah. Nampak Allah Ta'ala sendiri menutup aib dia. Tapi di kalangan kita ni suka dedahkan ekor, kan? Suka buka, suka serongkar orang, dedahkan orang, sebarkan sana, sebarkan sini. Dalam keadaan orang kata tak rasa salah apa pun. Malahan dia kata dia rasa macam sono, kan? Sono, puas. Mungkin dia kata, oh badan kau, dulu kau buat aku, sekarang kau kau. Kan? Tapi Allah Ta'ala bersikap tadi al-satir, Allah Ta'ala yang menutup keaiban. Allah Ta'ala juga al-halim, lemah lembut, halim. Maka Allah Ta'ala firman pada Musa, wahai Musa, aku tidak membuka aibnya, padahal dia telah bermaksiat padaku selama 40 tahun. Apakah aku akan membuka aibnya sedangkan dia telah bertaubat kepada Allah? Sekadar itulah Ustaz perbincangan kita. Ini perbincangan pada petang ini, mudah-mudahan nasib perbincangan pada petang ini kita sama-sama lah menutup aib-aib kita, menjaga aib kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia pendek tadi dia